kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dapat sama-sama kita bertemu lagi bersua pada malam hari ini, di bulan yang bahagia, di bulan yang mulia, di bulan yang menjadi jembatan bagi kita untuk mendatangi sebuah bulan yang lain lagi, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang sangat besar, rahmat yang sangat-sangat dinanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan, yang mana akan sama-sama insya-Allah Subhanahu wa taala kita berada di dalamnya beberapa hari lagi. Menyentuh tentang hal ini, maka ingin saya sampaikan ataupun maka saya ingin isytiharkan bahawasanya Majlis Roha pada malam hari ini adalah malam yang terakhir kerana perhentian untuk bulan Ramadan yang mendatang ini, insya-Allah. Jadi ini akan menjadi minggu yang terakhir di Masjid Maqam Haji Muhammad Saleh, yang mana kita akan adakan roha pada setiap hari Jumaat, insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan pengajian daripada roha ataupun daripada kitab yang akan kita kajikan bersama dengan pembacaan niat, kemudian diikuti dengan doa sebelum belajar. Saya difahamkan juga kamera di belakang ataupun TV di belakang tidak berfungsi, jadi saya rasa pendengaran saya jelas. Kalau tidak jelas, tolong beritahu saya, kerana perbincangan pada malam hari ini macam harus dan wajib kita fahamkan dengan baik-baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau saya tidak jelas di dalam suara ataupun tak ada ni, boleh. Oh, anaknya. Jelas ke tidak? Okey, alhamdulillah. Baik, insya-Allah. Mari sama-sama kita baca niat secara berjemaah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejam klip kita telah pun berada di muka surat 80 lebih ya. Insya-Allah hari ini kita akan sambung daripada perbincangan yang telah dikupas sedikit minggu kemarin oleh Al-Fadhil Ustaz Yasir, dan insya-Allah kita akan dengarkan pembacaannya daripada Akhina Asmu'i, dan beliau akan baca daripada muka surat 91. Haji, saya terlebih. Baik, kita baca sedikit daripada 89 yang maksud rida dan hadis di atas. Jadi ada kesenambungan, insya-Allah. Ya, jadi sebelum dibacakan pembacaan yang ada daripada paragraf yang akan dibacakan, kita sedang berbicara tentang akidah yang menempa keselamatan, di mana pembahasannya adalah sebuah hadis yang dikupas oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad
di dalam ayat ataupun di dalam ayat yang sebelumnya, ya, maka mungkin Asmi boleh baca daripada sabda lagi, ya, insya-Allah, untuk menerangkan sekali lagi, kemudian kita akan cuba untuk kupasnya insya-Allah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa ankum. Sabdanya lagi, siapa yang membaca doa berikut pada waktu pagi dan petang, maka berhaklah ia menerima keredaan Allah Ta'ala, iaitu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Aku reda Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama dan mengakui Muhammad sebagai nabi dan rasul. Maksud reda dalam hadis di atas. Ketahuilah para saudara sekalian bahwasanya siapa yang mereda Allah sebagai Tuhan, wajib atasnya meredai juga akan pentadbiran Allah Ta'ala dan ikhtiarnya terhadap para hambanya serta jerih pahit kehidupan yang ditentukan Allah terhadap dirinya. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apabila kita mendengar akan hadis yang baru dibacakan tadi itu, mungkin ia adalah sesuatu yang biasa kita baca sebagai wiridan kita, kerana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam wirid yang dinamakan wirid paginya, iaitu wiridul latif, dan juga wirid ataupun hizib, dan juga Ratibul Haddad, diadakan pembacaan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ataupun nabiyyan wa rasulan. Pokoknya di dalam hadis tersebut menyebutkan bahawasanya barang siapa yang membaca doa ini waktu pagi dan juga petang, maka berhaklah orang pembaca tersebut menerima keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada clause, ya, ada sesuatu yang perlu kita faham. Nak dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, it is the ultimate thing. Sesuatu kemuncak yang perlu anda faham sebagai sesuatu yang perlu kita pegang. Anda tak ada ridha Allah, jangan hiduplah dalam dunia ni. Anda terlaknat. Na'udzubillah min zalik. Anda tidak dapat keridaan Allah. Sama jugalah beritanya, kalau anda tidak mendapatkan ridha daripada ibu anda sendiri, maka anda terlaknat. Na'udzubillah min zalik. Anda tidak dapat ridha daripada suami anda terlaknat. Na'udzubillah min zalik. Ridha adalah contentment. Ridha adalah sesuatu yang Allah lepaskan, biarkan dia menjadi hamba aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni maqam, ya. Anda menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, it is a station. Ia adalah satu makam, stesen yang mana anda berada di dalamnya, dan ia adalah sesuatu tempat yang terpuji, hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai. Makanya dikatakan di sini, maka anda berhak menerima keridaan Allah kalau anda membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan dengan erti kata yang akan dibahaskan. Makanya baik sekali kalau kita bahaskan daripada awal supaya kita faham bahawasanya ini zikir, ini sesuatu yang anda boleh pegang selama hidup anda. Ya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika menulis susunan daripada ratib ataupun daripada wirid pagi yang kita bacakan yang dikenali sebagai wiridul latif ataupun Ratibul Haddad, ia adalah sesuatu yang dinukil daripada hadis, bukan memandai. Bukan dia fikir ini zikir macam baik lah, suara dia sedap, dia punya bunyi pun sedap, dia masukkan kat situ. Tidak ada kena-mengena dengan hal tersebut. Ini adalah seorang ulama yang ada qalb, yang ada hati di dalam setiap sesuatu yang dilaksanakan di dalam erti kata keagamaan.
Kita faham ya latar belakang Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya, kerana penting bagi kita fahamkan bahawasanya kita sedang mengikuti, kita sedang meresapkan diri kita di dalam susunan hizib ataupun susunan wirid yang disusun oleh seorang yang menyadarkan dirinya tentang kewibawaan, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menukil daripada sirah ataupun daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis yang mana ianya bermanfaat bagi pembacanya. Nah, di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menerangkan bahawasanya kalau nak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah ayat ini, raditu billahi rabban wa bil Islam, dan jadikan ia sebagai zikir. Tetapi ada requirement, ada syaratnya. Ni maksud rida di dalam hadis di atas. Ketahuilah para saudara sekalian bahawasanya siapa yang rida Allah sebagai Tuhan, wajib di atasnya meridai juga akan pentakbiran Allah. Nah, kita kena tanyalah diri kita. Anda ucapkan dengan lisan anda, raditu billahi rabban. Aku membawa saksi diri aku bahawasanya aku ridha Allah sebagai Tuhan aku. Ini syahadah ya. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak ada kekuasaan melainkan apa yang dinamakan Allah, Tuhan bagi Nabi Muhammad, Tuhan bagi Nabi Isa dan sebagainya. Semua itu adalah satu pengiktirafan bagi diri kita. Nah, di sini kita mengatakan bahawasanya apabila kita redha, kita puas, kita membawa diri kita kepada isytiharnya Allah sebagai Tuhan kita, kita juga kena faham wajib atas kita untuk meredai apa juga yang ditakbirkan oleh Allah. Kan kita dah mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka apa juga kejadian di dalam kehidupan kita, kita kena terima sebulat-bulatnya. Ini makanya syarat yang besar ini. Kalau kita tempuh, setelah kita repeatedly kita zikir raditu billahi rabban, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan, itu kita repeat tiap-tiap pagi 3 kali. Sebelum asar ataupun setelah asar kita baca lagi 3 kali. Ini merupakan sesuatu yang kita faham sebagai Allah Subhanahu wa taala adalah pentadbir seluruh alam ini. Automatically ia adalah sesuatu yang perlu kita faham. Kejadian di dalam kehidupan kita, ini drama dalam kehidupan kita, apa juga yang terjadi di luar sana, di rumah kita, di tempat kerja kita, di masjid ini, semuanya adalah kerana kehendak Allah. Nah, kita fahamkan sedikit lagi. Redha juga akan pentadbiran Allah dan ikhtiarnya terhadap para hambanya, serta jerit pahit kehidupan yang ditentukan Allah terhadap orang tersebut. Kita komplain hari-hari, ya, kenapa aku ni sampai mati, sampai umur dah 50, dah 60 masih miskin lagi. Padahal hari-hari aku minta pada Allah, ya Allah, kayakanlah aku, ya Allah, kuatkanlah kesihatan aku. Doa punya doa, tapi kanser tetap datang. Kita doa punya doa supaya jangan adakan kecelakaan, tapi kecelakaan yang kita jumpa. Kerana apa? Kerana Allah telah tulis pentadbir kehidupan kita adalah Allah, yang kita mengaku sebagai Tuhan kita, yang kita angkat di dalam ucapan kita raditu billahi rabban, raditu. Ini ridha, ni kita minta supaya kita ridha Allah sebagai Tuhan. Apabila kita minta, kita juga harus peluk. We should embrace. Kita akan sama-sama memahamkan diri kita bahawa kejadian apa juga itu adalah kerana kehendak Allah. Anak-anak selalu dengar daripada zikirnya lagu Raihan, ya, apa, hayya nadhkur sifat Allah, hayya nadhkur wahdaniyata Allah, wujud qidam baqa
mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudra iradah. Ya, ada sifat 20 Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita fahamkan baik-baik. Dalam pembicaraan ini adalah satu daripada sifat Allah yang ada tersirat, iaitu iradah. Apa maksud iradah? Will of Allah. Apa maksud will? Ia adalah sesuatu yang merupakan kehendak. Faham baik-baik. Fahamkan baik-baik. Kehendak Allah, bukan kehendak anda. Kalau sudah terjadi begitu, ya begitulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu. Apa dia? Ridha. Kenapa ridha? Kerana anda telah mengambil Tuhan sebagai Tuhan yang anda ridha. Allah, kerana dia mentadbirkan segalanya. Dia ambil cucu anda, dia ambil anda, yang meninggal, ya, mati, tinggalkan dunia. Anda sayang betul-betul. Kenapa tidak aku, ya Allah? Aku dah tua, dah penyakit, buat hal macam-macam. Kenapa kau ambil ni budak? Tak ada bersalah. Budak ni baru 10 tahun, baru ambil kau ambil selama-lamanya, tapi aku gini, komplain macam-macam. Itu tidak redha. Itu tidak faham tentang apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini kita kena tanamkan baik-baik. Saya pun cakap, tukang cakap memang senang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kekuatan ketika terjadinya sesuatu yang dikehendaki saya supaya redha akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Anda juga hari-hari kena doa begini. Kerana apa? Kerana anda telah membuat iktiraf ini, raditu billahi rabban. Sudah buat keputusan bahawasanya saya ridha Allah ini menjadi Tuhan saya. Dan anda tahu bahawasanya Tuhan ini yang mentadbirkan segala sesuatu. Bila dia langgar anda punya kehendak, anda tidak boleh berbicara. Kerana apa? Anda hamba Allah, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang paling hebat adalah manusia yang boleh telan sesuatu yang pahit yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia yang dimaksudkan dengan perkataan yang disebutkan sebagai saya ridha Allah sebagai Tuhan saya. Mencakup semua makna-makna ini. Makanya that requirement is heavy. Ya, apabila anda tempuh dan jalankan ini, maka anda berhak. Kerana di sini tulis, maka berhaklah ia menerima keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ultimate. Ini ultimate bermakna sudah puncak. Tak ada benda lagi yang anda perlu lihat. Tak ada benda lagi yang penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak ada. Melainkan mendapatkan keridaan Allah. Saya bagi contoh. Al-Habib Nuh bin Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, beliau mendapatkan keridaan Allah. Apa buktinya? Lihatlah semua history daripada yang terjadi. Daripada awal kehidupannya sampailah meninggalnya beliau, sampailah saat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan. Itu semua apa maknanya? Mendapatkan keridaan Allah sebagai hambanya. Beliau adalah hambanya. Terbukti beliau mendapatkan keredaannya daripada apa juga yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ni selama berapa beratus tahun ini. Daripada 140 lebih tahun, ya, beliau telah wafat, meninggal beliau 140 lebih tahun, sampailah pada hari ini kita tahu bahawa dalam kehidupannya penuh dengan karamah, penuh dengan keanehan yang mana ada di sisinya keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya dia, saat dia meninggal mendapatkan keredaan Allah. Setelah meninggal bertahun-tahun kena bom, tak ada apa-apa, kena reda Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk dalam authority of Singapore supaya heritagekan benda ni. Dah tak boleh diapa-apakan makam ini selama-lamanya. Melainkan kalau terjadi ini sesuatu yang sangat besar,
iaitu authority ni dah pecah ataupun tidak ada authority dalam Singapura. Selama kuasa ada di Singapura, selama itu heritage ni, selama itu tidak boleh diapa-apakan tempat ini, termasuklah masjid ini sekali mendapatkan keberkahan. Inilah dia sesuatu yang mendapat keridaan Allah. Inilah dia yang saya mengajak anda semua supaya dapatkan keridaan ini. Ini satu bulan yang baik, peluang bagi anda. Pegang dada anda, masih dakduk, anda masih hidup. Anda masih hidup dan insya-Allah anda akan masuk di bulan Ramadan. Rahmat Allah tercurah di situ. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anda diridai dan anda juga meridai Allah sebagai Tuhan anda. Penting tuan-tuan, makanya saya bilang speaker kena baik hari ini. Ya, penting. Tak ada benda yang lebih penting daripada ini. Anda sudah keluar daripada madrasah ini pada hari ini, peganglah kuat-kuat. Peganglah seumur hidup anda bahawasanya anda betul-betul kena rida Allah sebagai Tuhan. Apabila sudah ucapkan bahawasanya anda hendak Allah sebagai Tuhan yang menjadi Tuhan anda, maka peganglah kuat-kuat apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus seorang hamba harus menerima bahagian rezeki yang dikurniakan Allah terhadap dirinya. Ia harus sentiasa kekal dalam mentaati Allah dan menjaga segala kewajipan yang ditentukan ke atas dirinya. Ia wajib meninggalkan segala larangan Allah, sentiasa sabar dalam menghadapi bala bencana yang ditimpahkan ke atasnya, sentiasa bersyukur atas nikmat dan kurnia Allah Ta'ala, selalu ingat kepada Allah Ta'ala dan bercita-cita untuk menemuinya. Ia harus meredai Allah menjadi tempat ia menggantungkan harapannya, memutuskan perkaranya dan berlindung dari mara bahaya dan malapetaka. Sentiasa bersikap mukhlis, iaitu ikhlas dalam ibadat dan menyerah diri kepadanya zahir dan batin. Dalam menjalani urusan hidup sehari-hari, ia tidak gentar melainkan kepada Allah hanya, dan tiada mengharapkan terlaksananya suatu hajat dan kepentingan melainkan dengan Allah Ta'ala jua. Maha suci Engkau, wahai Tuhan. Subhanallah. Naam. Jadi daripada kita faham akan apa yang Allah akan takdirkan untuk kita, kemudian beralih pula kita kepada kita punya inputs untuk Allah Subhanahu wa taala, iaitu menjalani segala yang menjadi ketaatan kita. Kemudian kita menolak segala macam yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia bab yang besar kita, iaitu takwa. Apa maknanya takwa? Iaitu kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita sedaya upaya menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini second level yang perlu kita gambarkan sebagai erti kata kita menterjemahkan yang dimaksudkan dengan keredaan kita Allah sebagai Tuhan kita. Daripada situ timbullah yang diharapkan, ya, yang diharapkan. Daripada situ timbullah mahabbah. Apa tu? Cinta. Kepada siapa? Allah. Tak ada yang lebih penting daripada ini. Anda semuanya yang biasa kita dengar, cinta Rasulullah, cinta. Kenapa? Untuk apa? Untuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah pintu-pintu yang anda ultimately, paling akhirnya adalah diharapkan supaya anda cinta, jatuh cinta habis-habisan dengan Allah, Tuhan anda yang anda telah rida sebagai Allah, ataupun Allah yang anda telah rida sebagai Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan cinta. Cinta ini dia yang diputuskan, ya. Selalu ingat kepada Allah dan bercita-cita untuk menemuinya. Ia harus rida Allah menjadi tempat gantung harapannya, memutuskan perkaranya dan berlindung daripada mara bahaya dan malapetaka. Dah, dia tak nak fikir pasal apa-apa lagi. Dia tak takut satu benda yang nama virus ke, dia tak takut. Ini terjemah dia, cuba faham baik-baik, bahasa halus ni. Jangan salah terjemahkan saya pula, ya. Saya cakap jangan takut virus, takut pada Allah. Ini maksud dia.
Kerana anda ada mahabbah, ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, dia akan berkata betul-betul, aku tak payah takut dengan apa-apa, melainkan dengan apa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan angkara manusia. Kalau sekarang ni kita tak faham sangat ya apa yang terjadi, Covid dan sebagainya. Kalau ia betul-betul datang daripada Allah Subhanahu wa taala, memang semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Perlu difahamkan dengan baik-baik ya. Saya menggunakan bahasa halus. Mungkin kalau anda tidak begitu faham, ya, mungkin boleh anda bertanyakan kepada saya lagi. Tapi untuk saya fahamkan baik-baik adalah dia tidak ada kesan daripada kesan kejadian, melainkan ia faham bahawasanya ia akan menggugat apa dia? Keridaan Allah terhadap dirinya. Apa saja yang menggugat sesuatu yang dinamakan malapetaka yang terjatuh daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang ini, maka itulah yang dia khawatirkan sangat-sangat. The main concern is Allah. Kerana apa? Itulah yang dia cintakan dan itulah dia dambakan. Dia harapkan supaya mendapatkan pandangan Allah, keridaan Allah. Lalu dia akan melaksanakan segala sesuatu yang mana ada kaitannya dengan Allah. Kita ikut pembacaan ini, dikatakan di sini dia akan senantiasa sabar dalam menghadapi bala bencana yang ditimpakan ke atasnya, sentiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Ta'ala, selalu ingat kepada Allah Ta'ala dan bercita-cita untuk menemuinya. Ia harus rida Allah menjadi tempat ia gantungkan harapannya. Ini di dalam setengah, kerana ada khilaf ya. Semalam kita baca Yasin ya, ada yang istighna anil nas ya, ada yang baca niat Yasin untuk kita tidak bergantung kepada manusia ya, Yasin yang kedua. Ada juga yang meminta akan rezekinya ya. Dua-duanya ada perbezaan di antara waktu ya. Ada setengah ulama mengatakan doa ini baik ya. Pokoknya doa-doa semuanya baik ya. Anda berdoa semalam kerana doa adalah mustajabah semalam ya. Di antara waktu-waktu yang mustajabah adalah 15 daripada bulan Syaban. Pokoknya yang dimaksudkan di sini, ia menjadikan Allah tempat dia bergantung harapannya. Saya bagi contoh ya. Harapan kita kadang-kadang dengan teman-teman kita supaya kita dapat dicintai dan berbaik dengan kita. Dengan bos pula kita harapan supaya naikkan gaji. Harapan kita, dia tengok kita senyum-senyum, dia boleh kasih lebih sikit duit kopi. Itu harapan. Tapi ketergantungan seorang yang faham Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sibuk dengan hal ini. Dia tidak sibuk dengan harap-harapan kepada manusia. Kerana yang memutuskan Allah. Kerana yang berbisik dalam hati dia supaya salam, supaya cium, supaya cinta dengan orang adalah Allah. Yang kasih duit kepada pekerjanya adalah Allah, bukan dia, bukan orang tersebut yang makanya harapan kita adalah kepada Allah, ketergantungannya. Nah, ini yang susah dilaksanakan ketika kita belum faham apa erti yang kita maksudkan dengan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad. Belum lagi masuk Islam dinan ya. Kita baru raditu billahi rabban di sini. Nah, memutuskan perkara juga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk hari-hari kita mengerjakan solat apa? Solat apa? Ha? Solat fardu, salah. Solat apa? Untuk memutuskan perkaranya. Apa? Istikharah. Ulama hari-hari melakukan solat istikharah. Ini untuk orang yang ada kefahaman.
Kalau dia tak ada faham, nak kahwin baru dia buat istikharah. Nak pilih pasangan baru dia buat istikharah. Nak pilih apa, kahwin ni pasal baru dia buat istikharah. Istikharah dikaitkan dengan cari pasangan. Para ulama, mereka, kenapa saya gunakan para ulama? Kerana hati mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat di dalam tariqahnya Ba'alawi, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap isyraq dia melaksanakan gabungan salat. Di dalam gabungan salat tersebut digabungkan usalli sunnatul isyraq wa sunnatul istikharah. Isyraq tahu ya, waktu syuruk. Anda disunahkan untuk buat 2 rakaat ya, 15 minit setelah waktu syuruk yang ada di dalam kalender Muiz ya. 15 minit setelah anda mendapatkan waktu tersebut, anda laksanakan 2 rakaat solat isyraq. Di dalamnya anda niat usalli sunnatul isyraq wa sunnatul istikharah. Lish? Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya anda dengan harapan keputusan. Apabila anda bertanyakan Allah, maka Allah lah yang akan berikan keputusan yang terbaik buat diri anda. Kerana sebuah hadis yang pernah kita baca, tak salah saya dekat sini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencintai seorang hambanya, maka matanya akan menjadi mata Allah. Tangannya akan menjadi tangan Allah. Kakinya akan menjadi kaki Allah. Itu hadis ya. Hadis qudsi yang Allah katakan, kalau apabila seorang hamba itu telah dicintai oleh Allah, maka matanya akan menjadi mata Allah. Allah tak mempunyai mata, tetapi kalau Allah mempunyai mata, maka mata itu akan dijadikan, akan menjadi baik. Maka akan dipeliharalah mata tersebut. Apabila tangan itu menjadi tangan Allah, maka tangan itu akan menjadi tangan yang baik. Kenapa jadi baik? Semua perbuatannya perbuatan baik, dipelihara oleh Allah. Dan begitulah dia. Makanya dikatakan di sini, kita tak ada sibuk-sibuk tentang weather, tentang kita punya pelajaran yang kita belajar dulu-dulu sampai jadi apa ke, kita dah betul-betul punya faham dengan satu bab tu sampai kita teliti baik-baik. Tapi kita serahkan bulat-bulat kepada Allah dengan ikhtiar kita, solat istikharah, doa kita. Tapi ketergantungan kita bukan kepada ilmu yang kita faham, tetapi kita berikan ketergantungan kita khalis, ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan harapan kita. Kemudian di sini sentiasa bersikap mukhlis. Belum baca harapan memutuskan perkara dan melingkupi. Sentiasa bersikap mukhlis, ikhlas dalam ibadah dan menyerahkan diri kepadanya zahir dan batin. Dalam menjalani urusan hidup sehari-hari, ia tidak gentar melainkan kepada Allah dan tiada mengharapkan terlaksananya sesuatu hajat dan kepentingan, melainkan kepada Allah jua kembalinya. Ini ketergantungan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari-hari akhir di bulan Syaban ini, supaya kita semua yang berada di masjid ini mendapatkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhan. Sebenarnya itu yang kita perlu buat. Submission to Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pasrahkan, submissive. Kita punya submission is 100% kepada semua yang telah dan akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mampu dengan tidak mampu sahaja, urusannya untuk manusia yang hidup sebagai penciptanya.
Makanya kita memohon kepada Allah dan strive. Kita akan berjihad sekuat-kuatnya tenaga kita untuk berada di dalam lingkungan yang saya maksudkan, dan Al-Habib Abdullah ingin fahamkan kepada kita supaya kita masuk di dalam ruangan ini, ruangan yang kita tidak gentar, tidak takut, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa goyang, tidak ada rasa takut kalau ini mati, takut kalau ini tak ada, minyak naik, itu turun, naik, tak payah takut, tetapi keseluruhannya kita gantung kepada Allah. Dan satu perkataan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah sayang, telah cinta kepada hambanya, maka semua yang dilaksanakan untuk orang tersebut adalah kebaikan, walaupun drama dia tak baik, walaupun cara yang dia terkena di dalam kehidupannya tak begitu baik. Satu contoh yang paling singkat yang saya boleh terfikir sekarang adalah anda dipenjarakan. Nampak macam tak syok pasal masyarakat keji anda, kecam anda, keluarga anda berjauhan dengan keluarga. Tapi di dalam sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau anda mampu untuk redha, maka ada kebaikan di dalam situ yang tidak diperolehi oleh manusia-manusia yang ada di luar sana. Saya dekat luar, freedom. Saya nak buat apa, saya pun suka. Sekarang ni kalau saya tidak ada di dalam prison, saya buat apa juga. Dan dosa yang saya buat ini kadang-kadang tidak terlihat sebagai satu dosa yang besar. Bukan berzina, bukan minum air, arak dan sebagainya. Tapi mungkin perkataan, tapi mungkin sesuatu yang kita buat, kita sign, kita apa, tapi kejadian itu menyebabkan zalim yang sangat besar. Tapi kalau anda ada di prison, anda mahfuz, anda terselamat daripada perkara ini. Ini hikmah yang besar. Tapi kita tak lihat. Pasal apa? Belum ada hari pengacaranya, belum ada hari akhiratnya. Apabila anda sudah tempuh hari tersebut, barulah anda tahu bahawasanya kebaikan Allah, kesayangan Allah, kecintaan Allah, sesuatu yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya tersirat dengan kecintaan yang sangat besar. Mahabbah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita lebih daripada mak kita, daripada isteri kita, daripada suami kita, daripada sesiapa saja yang kita anggap sebagai orang yang sangat mengasihi kita. Kita cuma tak nampak saja. Setiap satu gerakan, setiap satu saat daripada saat ini, anda tidak tahu mahabbah, cintanya, darajat cintanya Allah kepada anda. Adakah anda pernah suruh jantung anda supaya denyut selalu? Pasal jantung ini kalau stop, mati kan? Adakah anda pernah suruh bulu mata anda supaya tahan debu-debu yang tak seharusnya masuk ke mata anda? Adakah pernah anda cakap dengan tangan anda supaya jadi bersih, supaya dia tidak jadi diarrhea selepas anda makan? Tapi ada saja sikap daripada apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kasih sayang yang tidak pernah kita lihat. Tidak pernah. Bukan tidak pernah kita tahu pun. Nanti sampai kita mati pun kita tak tahu macam mana Allah selamatkan anda daripada setiap satu gerakan dengan satu gerakan yang mana ianya penuh dengan kecintaan Allah. Allah sayang kita dengan satu kesayangan yang tak boleh kita bayangkan, tak boleh kita fahamkan. Tapi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah nak dekat-dekat untuk jatuh cinta dengan Allah. Apabila anda sudah jatuh cinta dengan Allah, ada tanda-tanda yang besar. Nak tahu tak, bila anda dah cinta dengan Allah, anda akan mendekatkan diri anda kepada Allah dengan segala macam amal ibadah. Itu tanda bahawasanya anda telah ada satu pertalian cinta mencintai. Allah cinta anda dan anda pun mencintai Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kita sebagai orang-orang yang selalu cuba sedaya upaya untuk mencintai Allah, selalu upaya diri kita untuk beribadah dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita dengan pandangan rahmatnya, insya-Allah. Terus
Siapa yang menerima Islam sebagai agama, hendaklah memandang berat terhadap larangan-larangan agama dan menjunjung syiar-syiarnya. Sentiasa rajin dan berdaya upaya untuk menguatkan semangatnya dalam diri, serta menambahkannya keteguhan dan kelurusan dalam ilmu-ilmu agama dan amal bakti yang baik. Dengan semua ini, ia akan berlapang dada dan tanpanya pula ia akan merasa kecewa. Ia harus menghormati semua orang yang bersifat dengan sifat-sifat mulia itu, seraya memusuhi dan benci terhadap orang-orang yang membelakangi. Naam, setelah kita fahamkan bahawasanya kita telah sebut dengan sebutan dan faham akan maknanya raditu billahi rabban, kita sambung dengan ayat kedua, wa bil islami dinan. Dan kita ridha Islam sebagai agama yang kita pegang. Nah, mahkotakan apa yang anda katakan. Mahkotakan apa yang anda katakan. Islam sebagai din, sebagai agama anda. Maka apa yang menjadi sebutan di situ, anda akan junjung setinggi-tingginya. Inilah yang difahamkan dengan semua ini. Ia akan berlapang dada, tanpa pula ia akan merasa kecewa. Ia harus menghormati semua orang yang bersifat dengan sifat yang mulia itu, yaitu Muslim. Semua orang Muslim dia akan hormat. Dia akan merasakan bahawasanya mereka semua ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dan cuba sedaya upaya untuk memartabatkan agama Islam. Begitu jugalah akan memusuhi dan benci terhadap orang-orang yang membelakanginya. Kena hati-hati. Kita tidak membenci semua orang yang menjadi kafir, tetapi kita membenci di dalam apa yang dia tolak sebagai satu hidayah. Benci di sini bukan memusuhi di dalam arti kata kita menjalankan niat-niat yang tidak baik, tetapi kita menjauhi orang-orang yang tersebut, yaitu yang mengingkari apa yang menjadi ajaran di dalam Islam. Ya. Jadi begitulah dia sebagai clause yang agak pendek untuk saya terangkan bahawasanya raditu billahi rabban wa bil islami dinan, dan agama Islam sebagai agamaku, aku redha, maka kita akan meredai segala apa yang ada di dalam agama itu sendiri. Nah, terus. Siapa yang mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah menurut kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersuluh dengan petunjuknya, menjunjung dengan syariatnya, berpegang teguh dengan perjalanannya, menghormati haknya, membanyakkan selawat dan salam, mencintai keluarga dan para sahabatnya, serta memohon redha dan rahmat ke atas mereka sekalian. Dan akhir sekali, selalulah bersikap belas kasihan dan memberi nasihat yang baik kepada umatnya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Naam. Raditu billahi rabban, kita telah jelaskan. Wa bil islami dinan, kita telah fahamkan juga. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, kita angkat, kita buat kepastian, kita iktiraf Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, maka wajiblah kita menjalankan ini. Nah, ini tigalah yang menjadi syarat daripada syarat yang saya gambarkan tadi, supaya ia menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kita. Itulah syarat untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apabila anda mengaku, yakni anda telah mengangkat Allah sebagai Tuhan anda telah melaksanakan Islam dan mengambil Islam sebagai agama anda, dan anda ridha kepadanya, dan anda mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan ridha nabi ini sebagai nabi anda, maka perlulah ada bukti-bukti yang nyata yang anda jalankan sebagai seorang muslim. Nah, di sinilah baru ada keridhaan Allah dan mendapatkan maksud daripada hadis yang menerangkan barang siapa yang membaca raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengaku Nabi Muhammad sebagai rasulnya, hendaklah dia menurut ataupun melaksanakan ataupun sedaya upayanya melaksanakan apa yang menjadi kelakuan tarbiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suluh, yakni bersuluh dengan petunjuknya.
bersuluh dengan petunjuknya, iaitu dengan itulah kita menggunakan lensa kehidupan kita, dengan menggunakan pancaran cahaya daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia menjadi pegangan kehidupan orang tersebut. Anda sudah mengaku Nabi Muhammad sebagai nabi anda, maka jadikanlah apa yang menjadi akhlak beliau sebagai pesuluh perjalanan kehidupan anda. Kalau tidak, butalah anda. Ya betul. Kalau tidak, buta. Jangan gunakan lain-lain punya filosofi. Jangan gunakan perjalanan kehidupan yang macam-macam. Tetapi gunakan apa yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal kita sudah reda Tuhan Allah sebagai Tuhan kita, dan Allah telah menerima dan telah memilih dari kalangan berjuta-juta manusia. Ini namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan petunjuk supaya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu semua apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad, yakin 100% yakin bahawasanya ia adalah sebaik-baiknya perjalanan. Itu kena yakin kuat-kuat. Tak ada fault. Hadis kalau menjadi hadis yang sahih, maka itu bukan fault. Itu otak kita belum terima saja. Otak kita tak dapat fahamkan sahaja. Kerana ego, kerana syaitan, kerana macam-macam kita tak dapat fahamkan. Tapi itulah perjalanan yang terbaik. Apabila Rasulullah SAW telah menjalankan, telah memberi penyuluh tersebut, maka itulah petunjuk kita. Kemudian menjunjung dengan syariatnya, berpegang teguh dengan perjalanannya, menghormati hak Rasul SAW, memperbanyakkan selawat dan salam ke atasnya. Ini adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita faham bahawasanya Rajab adalah bulan Allah. Makanya mintalah kepada Allah. Paling baik permintaan istighfar. Sya'ban adalah bulan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Terbaik bagi anda untuk lakukan apa? Banyakkanlah selawat. Apalagi kalau hari Jumaat, ya. Maka selawat adalah sesuatu yang menggabungkan doa, istighfar, hajat, macam-macam. Makanya selawat tak boleh jauh daripada perjalanan kehidupan kita, ya. Mencintai keluarga dan para sahabat serta memohon redha dan rahmat ke atas mereka sekalian. Itu tercantum kadang-kadang di dalam lafaz-lafaz selawat. Kerana apa? Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahawasanya orang yang mencintai keluargaku, cinta aku juga. Itu adalah perintah. Maka seluruh keluarga Rasulullah SAW perlu ada di dalam kehidupan kita juga. Kita harus kenal siapa itu Sayyidina Fatimah. Kita harus kenal siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita kena kenal semua isteri Rasulullah. Kita kena kenal semuanya yang telah menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW, kerana mereka ini semuanya ada doa daripada doa Nabi Muhammad SAW. Baik. Dan akhir sekali, selalulah bersikap belas kasihan, memberi nasihat yang baik kepada umat Nabi Muhammad, kerana kita telah memberikan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua pengikut Nabi Muhammad perlu ada penghormatan daripada kita sendiri. Terus, wahai mukmin. Wahai mukmin yang sejati. Naam, itu adalah sesuatu yang menjadi panggilan penulis kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kepada kita. Wahai mukmin yang sejati. Anda yang beriman dengan iman yang sejati, ini dipanggil dengan panggilan ini kepada kita semuanya, pembaca. Wahai mukmin yang sejati, teruskan. Hendaklah anda menurut dirimu untuk melaksanakan maksud-maksud yang terjalin dalam makna hadis yang baru kita huraikan di atas, yaitu aku meredai Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama, dan mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Hendaklah anda mewajibkan dirimu bersifat dengan sifat-sifat yang diterangkan oleh hadis yang tersebut. Sebab tiada cukup hanya dengan mengucapkannya dengan lidah sahaja,
Kerana yang demikian itu tiada memberi kesan, meskipun faedahnya tetap ada juga. Nah, wahai mukmin yang sejati, ya, sekali lagi saya nak ulang, bukan Habib, tapi Habib telah kasih satu sentence saja. Sebab tiada cukup hanya dengan mengucapkan dengan lidah sahaja. Kerana yang demikian itu tiada memberi kesan. Anda sebut raditu billahi rabban, tapi tidak mengucapkan apa yang seharusnya anda ucapkan sebagai orang yang telah meridai Allah sebagai Tuhan. Anda mengucapkan keridaan anda kepada Nabi Muhammad, sedangkan tidak melaksanakan kewajipan yang seharusnya anda melaksanakan, ataupun sebagai orang yang telah meridai Nabi Muhammad sebagai nabinya. Begitu jugalah anda telah meridai Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah terima sebagai agama, tetapi tidak menjalankan tuntutan agama. Di sinilah dikatakan tak ada kesan. Zikirlah anda 3 kali pagi, 3 kali malam, 30 kali, 300 kali. Kalau tak masuk dalam hati tersebut apa yang diucapkan sebagai raditu billahi rabban, maka tidak ada kesan. Makanya baik, kita teruskan. Begitu pula hendaklah anda buktikan segala apa yang anda ucapkan itu di dalam zikir, doa dan sebagainya. Tuntutlah dirimu akan hakikat-hakikatnya dan bersifatlah anda dengan petunjuknya. Misalnya ketika anda mengucap subhanallah, maha suci Allah, hendaklah hati anda merasakan kesucian dan kebesaran Allah Ta'ala. Ketika mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hendaklah hati anda meningkatkan pujian itu terhadap Allah Ta'ala serta mensyukurinya atas segala nikmat dan kurnianya. Ketika mengucapkan Rabbighfirli, Tuhanku ampunilah aku, hendaklah anda menjunjung harapan kepada Allah agar Dia mengampuni anda, dan demikianlah seterusnya kepada yang lain-lain. Naam, fil. Ya. Belajar. Hari ini belajar baik-baik. Apabila anda sebutkan subhanallah, bukan makhraj yang anda kejarkan, bukan makhraj yang anda sebutkan supaya keluarnya alhamdulillah. Itu tidak perlu. Ya, untuk salat Fatihah perlu. Tetapi yang anda perlukan sangat-sangat adalah makna daripada pembacaan anda. Subhanallah, maha suci Allah yang bersih daripada segala macam kecacatan. Apabila anda membaca subhanallah, maha suci Allah, apa maknanya tu? Maknanya maha suci Allah, suci daripada segala macam kecacatan, kekurangan, kesempurnaan. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Apabila anda mengatakan alhamdulillah, itu adalah kesyukuran yang anda projekkan hati anda bahawasanya dengan sesuatu yang nikmat yang anda berikan itu ditujukan khusus untuk anda. Kerana Allah mengenal anda dengan anda sendiri. Apabila anda menerima nikmat tersebut, ucapkanlah alhamdulillah dengan penuh keyakinan bahawasanya ia adalah kesyukuran kita, appreciation kita yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita harap supaya kita dapat closer, dekatkan diri kita lagi dengan Allah dengan kita buktikan kesyukuran tadi itu. Kita diberi nikmat. Buktinya apa? Kita beribadah dengan lebih banyak lagi. Nah, disitulah hendak kita fahamkan bahawasanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam penutup pembicaraan tentang raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan, beliau masukkan erti kata di dalam ucapan kita. As-salatul muqarrabin, saya pernah ceritakan, Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar menulis sebuah kitab yang agak ringkas untuk difahamkan bagaimana seseorang itu boleh mendapatkan khusyuk di dalam solat. Apa dia punya kuncinya apa? Memahami makna dan fahamkan gerakan anda. Itu dua saja. Tapi elaboration ni panjang sikit lah. Setiap kalimat yang anda bacakan di dalam solat, anda ertikan baik-baik, anda akan dapat khusyuk dalam solat. Setiap gerakan yang anda buat dan gerakan itu anda terjemahkan, cara anda menghormati, cara anda melakukan sesembahan anda kepada Allah, anda dapat khusyuk. Lari daripada itu,
adalah akalan anda memikirkan apa yang di luar, anda telah hilang khusyuk. Itulah cara untuk kita mendapatkan makna. Nah, di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad cuba untuk fahamkan kita, biasakan kalimat dengan terjemahan makna. Memang agak susah kerana kita orang Nusantara, yang kita tahu bahasa yang saya ucapkan ialah bahasa Melayu, tidak pun bahasa Inggeris, ya, bahasa Arab kita perlu belajar. Tapi belajar dengan terjemahan anda sendiri. Apabila anda faham, alhamdulillah, sebagai satu perkataan yang maknanya adalah segala pujian bagi Allah. Pujian apa? Terjemahkan dengan makna anda sendiri. Begitu juga subhanallah, maha suci Allah. Ini bahasa suci, kadang-kadang kita kena terjemahkan dengan kefahaman kita. Bila kita sebutkan, maka kita akan dapatkan makna yang kita sebutkan. Di situ intinya apa? Tidak lain, tidak bukan. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan lebih dekat lagi, dengan lebih dekat lagi, dengan lebih dekat lagi, dengan semua perkataan zikir-zikir yang kita ucapkan. Teruskan, hendaknya. Bateri benda weak, Bismillah. Hendaknya anda menghadirkan diri dengan Allah Ta'ala pada segala waktu, seraya merenungkan maksud-maksud bacaan yang anda ucapkan dalam zikir dan doa tadi. Seterusnya, hendaklah anda melengkapkan diri anda dengan akhlak dan budi pekerti yang diridai Allah Ta'ala, dan menjauhkan akhlak dan kelakuan yang dicelanya. Nah, pelajaran yang sangat besar. Dia kembali, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kembali kepada ayat yang pertama, raditu billahi rabban, iaitu apabila anda menghadirkan diri anda dengan Allah Subhanahu wa taala pada segala waktu, seraya merenungkan maksud-maksud bacaan anda, that itself is a substance. Itu elemen yang anda perlukan. Itulah dia. Jadikan segala bentuk kejadian, perjalanan, satu step, satu gerakan, satu sebutan, semuanya ada kaitannya dengan Allah. Jadikan itu sebagai matlamat dan kebiasaan kehidupan anda. Barulah anda akan mendapatkan Allah dekat di hati anda. Kerana itu matlamatnya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kehidupan kita adalah untuk mencintai Allah. Dengan kita mendapatkan cintanya Allah, kita telah menang. Itu Pindik kata. Kita telah capai kehidupan yang sempurna apabila kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam mana nak dapatkan cinta Allah? Inilah dia semua perbuatan kita. Datang kelas, melakukan solat, melakukan puasa, ya, semua perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan ini semuanya adalah untuk mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah pandang rahmat kepada kita? Ketika Allah sudah cinta kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Bila kita dapat pandangan laknat daripada Allah? Ketika kita melakukan sesuatu yang menaruh benci kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan kita itu. Makanya lakukanlah semua perkara dengan mencari keridaan Allah, maka kita akan mendapat pandangan rahmat dari Allah. Apabila kita mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang kita bakal gentar. Walaupun perkara tersebut dan drama yang terjadi ke dalam kehidupan anda adalah sesuatu yang buruk, adalah sesuatu yang tidak baik dipandang masyarakat. Tapi senyuman daripada hati anda kerana anda tahu itu adalah antara kasih sayangnya Allah kepada anda. Nah, jadi penting untuk kita tidak berpura-pura di dalam hal ini, ya, kerana orang boleh benci dengan segala macam kebencian. Peduli apa kita? Kerana peduli kita adalah kepada Allah. Itulah dia yang hendak dimaksudkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Semoga saya dapat menerangkannya dengan apa yang telah menjadi kefahaman yang ingin difahamkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kepada diri anda semua, terutama kepada diri saya sendiri, supaya dapat mengamalkan apa yang telah saya sampaikan pada malam hari ini, insya-Allah. Insya-Allah itulah dia menjadi catatan yang terakhir untuk season kali ini. Saya nak beritahu saya ada kontrak. Saya ni bermakna
Majlis Roha ya. Majlis Roha ada kontrak dengan Masjid Haji Muhammad Saleh. Ya, ini kita melaksanakan Roha ataupun apa yang menjadi perbincangan kitab kita bertakwa selama 6 bulan. Ya, kita telah bermula daripada Ogos ya kalau tak salah saya, menerusi bulan ini dan kemudian bulan hadapan insya-Allah kita barang siapa yang belum mengikuti Facebook yang ada di kita, saya harapkan supaya anda like dan anda ikut, jadi dapat mengetahui perkembangan seterusnya. Mudah-mudahan kita dapat teruskan di sini ya. Kalau tidak, kita akan terus kepada masjid yang lain, tetapi kitabnya tetap sama ya, perbincangannya tetap sama insya-Allah ya. Selama ini sebelum kita berada di sini, kita telah pun berada di Masjid An-Nahdah ya, yakni membincangkan kitab yang sama. Sekarang kita juga mempunyai roha satu lagi di dalam perbincangan kitab Risalatul Muawanah setiap hari Sabtu ya, iaitu besok. Biasanya tapi untuk kelas Risalatul Muawanah minggu hadapan akan menjadi minggu yang terakhir. Saya mengundang anda semuanya, bukan minggu ni, bukan besok ya, 26 hari bulan Mac. Saya belum war-warkan lagi, tapi saya nak sampaikan insya-Allah pada 26 Mac kita akan adakan majlis tahlil dan juga khataman Al-Quran yang akan dibacakan bersama-sama. Kita akan hadiahkan pahala pembacaannya kepada semua ulama tempatan, ulama kelahiran Singapura yang telah berjasa di Singapura. Kita akan khususkan dengan pembacaan nama-namanya. Kalau anda yang pernah membaca Ubur Ummah daripada kitab Keluaran Pergas ya, kita akan gunakan nama-nama tersebut. Anda akan familiar dengan nama-nama tersebut juga, seperti Ustaz Sanhanji ya, Ustaz Abdul Al-Jufri ya. Semuanya ini kita akan ingat kembali. Dan juga yang terakhir sekali adalah sahabat saya yang pernah duduk sini ya, majlis yang terakhir beliau ya di Singapura adalah di masjid ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin Hassan ya, yang mana beliau telah meninggalkan dunia ini, yang mana kita akan meninggalkan dunia ini juga ya. Beliau telah meninggalkan dunia ini pada kira-kira bulan 12 yang lalu ya. Jadi kira-kira sudah 100 hari beliau meninggalkan kita. InsyaAllah kita akan masukkan juga doa kita kepada diri beliau dan juga para ulama yang saya sebutkan tadi itu. Jadi saya mengundang anda dan juga keluarga anda. Saya harap sangat-sangat dapat meraihkan majlis ini. Kita akan mula setelah solat maghrib minggu hadapan ya, hari Sabtu di Masjid Hajah Fatimah di Beach Road ya. InsyaAllah majlis tersebut akan dihadiri oleh beberapa asatizah yang lain, dan saya akan memberikan kesempatan bagi asatizah lebih kurang 7 orang ya, untuk memberikan ceramah sedikit sebanyak dalam 10 hingga 20 minit. Saya masih menantikan kepastian. InsyaAllah Ustaz Hazbi akan hadir ya. Saya akan menantikan kepastiannya. Dan ada beberapa asatizah yang lain, Saiful Adli ya, Ustaz Saiful Adli, Ustaz Ahmad Syamsuddin ya, insyaAllah akan bersama kita dan akan memberikan sedikit tazkirah tentang takwa dan ulama yang telah berjasa di Singapura. Allahu a'lam bissawab. Mari sama-sama kita akhiri majlis ini dengan pembacaan doa yang biasa kita bacakan. Tapi kalau ada soalan daripada hadirin dan hadirat, mungkin dapat saya dengarkan. Kalau tidak, kita akan langsung kepada doa. Ada soalan apa-apa? Khatam insya-Allah. Baik, marilah sama-sama kita doa dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل
كل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.